Hai, anda bersama saya Syahidah Ramli. Kali ini Syahidah nak kongsikan dengan anda 5 langkah ataupun 5 pergerakan yang anda perlu tahu semasa menyulam. Ini asas sulaman bagi mereka yang nak mula-mula nak belajar. Okey, bagi mereka mula-mula nak belajar sulaman. Yang menggunakan mesin ni. Sebabnya video sebelum ni Syahidah dah kongsikan dengan anda bagaimana nak setting mesin domestik ni kepada mesin sulaman. Jadinya, sekarang Syahidah nak kongsi pula dengan anda 5 langkah penting, iaitu yang pertamanya tanpa menggunakan benang. Anda pegang begini. Okey, sama ada anda nak pegang begini pun boleh. Okey, ini bertujuan untuk anda pegang secara selesa. Selesa mengikut anda sendiri, bukannya mengikut orang lain. Okey, jadinya anda perlu selesa. Bagaimana anda nak pegang ram ni? Okey, macam ni ke? Okey, anda perlu gerakkan kiri ke kanan. Lepas tu, lepas anda dah gerak kiri ke kanan, anda selesa, anda gerakkan pula. Okey, atas ke bawah. Okey, iringkan pula. Sendingkan kiri dahulu ke ataupun ke kanan dahulu ke. Okey, pergerakan ni anda perlu lakukan tanpa menggunakan benang. Okey, itu langkah yang pertama supaya anda boleh selesa. Pergerakan maksudnya anda pegang pemidang tu, okey, ataupun ram ni anda pegang dengan mengikut keselesaan anda. Itu langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua pula, anda menggunakan benang. Kali ini kita hasilkan pergerakan yang menggunakan benang dari kiri ke kanan ataupun daripada kanan ke kiri. Itu je yang kita buat. Di sini, okey, sebagai seorang pemula, anda akan dapat sama ada pergerakan anda tu sengit ataupun pergerakan anda tu tidak sekata. Di sini, saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana seorang pemula lakukan jahitan ataupun langkah pertama untuk menyulam dari kiri ke kanan ataupun daripada kanan ke kiri. Okey, sekiranya anda buat kesilapan, di sini juga saya akan tunjukkan kepada anda dengan jelas satu persatu seperti mana saya imagine anda sedang lakukan ini, bukannya saya. Jadi, apa kesalahan seorang pemula yang lakukan, anda akan dapat lihat dengan jelas. Okey, turunkan benang, naikkan benang bawah, benang dalam sekoci tu. Okey, kita naikkan, turunkan kembali, pegang ni. Okey, anda pegang ni supaya dia tidak mengganggu semasa anda nak gerakkan pemidang. Okey, anda lihat ada pergerakan yang kecil dan ada juga pergerakan jelujur yang besar. Ini menunjukkan bagaimana anda menggerakkan ke kiri dan ke kanan, sama ada ia terlampau perlahan ataupun ia terlampau cepat. Bila cepat, ia akan menunjukkan garisan jelujur itu akan memanjang. Okey. Apabila memanjang, sekiranya anda hentikan pedal kaki, benang akan memutus. Okey, anda lihat ya bagaimana sekiranya pedal kaki dengan benang di bahagian atas ini tidak seimbang, menyebabkan benang akan putus. Ini perkara yang normal bagi seorang pemula untuk mula-mula menyulam. Okey, masukkan semula. Kenapa? Pedal kaki tidak seimbang dengan benang di bahagian atas. Memang dia akan putus.
Jadi, di situlah anda perlu sabar dan tekun dalam menghasilkan sulaman. Ini baru asas. Ini adalah pergerakan asas yang perlu anda lakukan. Okey, maksudnya yang perlu seorang penyulam lakukan. Okey. Selain itu, apabila pergerakan tidak seimbang, ia akan menyebabkan benang menipis. Jadi, benang menipis ini akan menyebabkan benang akan putus. Bila benang putus, kita perlu masukkan semula. Tetapi apabila ia menipis begini, anda tarik. Okey, anda tarik supaya benang yang tipis tadi dibuang. Ini caranya. Okey, gerakkan semula. Okey, gerak ke kiri. Okey. Sekiranya anda memusingkan sedikit pun, ia akan jelas kelihatan. Bukannya sedikit, pergerakannya sama saja. Tak. Apabila pergerakannya lain sedikit, ia akan tunjuk terus pada hasil sulaman kita. Yang ini kita gerakkan semula dari kanan ke kiri. Okey, saya berjaya menghasilkan satu garisan lurus yang sekata. Okey, langkah yang ketiga, kita hasilkan pergerakan secara menegak, iaitu atas ke bawah, bawah ke atas. Okey, masukkan benang di bawah fabrik, tarik benang bawah, turunkan semula jarum. Dari bawah ke atas. Jadi kita turun balik. Dari bawah. Nampak kan? Apabila pedal di bawah ditekan sedikit kuat, pastinya benang akan menipis yang menyebabkan benang di bahagian atas ni putus. Tolakan lembut ni dipanggil teknik layangan. Okey, ini adalah langkah yang ketiga yang perlu anda hasilkan supaya jarak jelujurnya adalah sekata dengan teknik layangan. Okey, langkah yang keempat pula, anda perlu hasilkan 4 segi. Tadi, mula-mula kita hasilkan pergerakan dari kiri ke kanan secara melintang. Kemudian kita hasilkan pula pergerakan secara menegak dari atas ke bawah. Sekarang kita gabungkan untuk menghasilkan 4 segi. Okey, tusuk jarum ke dalam fabrik, kemudian tarik benang daripada bawah fabrik naik ke atas, mulakan pergerakan. Kenapa ia putus? Sebab saya tekan pedal kaki terlebih kuat sedikit berbanding dengan pergerakan pedal di bahagian atas.
Ya, nampak kan? 2 segi 4 yang telah dihasilkan. Kadang-kadang, ada juga pemula tak dapat hasilkan secara freestyle ini untuk menghasilkan segi 4. Jadi, kita lukis dengan menggunakan pensel kapur. Ini dia langkah yang keempat, iaitu menghasilkan segi 4 dengan teknik layangan juga. Seterusnya, langkah yang kelima adalah anda perlu hasilkan pergerakan secara membulat. Tusuk jarum ke dalam fabrik dan lakukan pergerakan secara membulat. Untuk menghasilkan pergerakan secara membulat ni, kadang-kadang sebagai seorang penyulam yang mula nak belajar, maksudnya beginner, anda akan hasilkan seperti ini. Ini adalah hasil yang normal. Sebagai pemula, nak menghasilkan pergerakan secara membulat. Okey, kita hasilkan semula pergerakan secara membulat. Ya, itulah 5 langkah yang perlu anda hasilkan untuk menjadi seorang penyulam yang beginner. Ya, itulah tadi 5 langkah penting yang perlu anda buat bagi seorang beginner. Okey, pertamanya anda perlu ayakkan. Gerakkan dahulu secara kosong. Okay, gerakkan tanpa menggunakan benang, gerakkan kiri dan kanan ataupun gerakkan atas dan bawah. Langkah yang kedua pula, anda perlu menggunakan benang. Okay, gerakkan daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri secara melintang. Itu adalah pergerakan yang kedua. Pergerakan yang ketiga pula adalah secara menegak. Okay, gerakkan dengan menggunakan benang juga, anda perlu gerakkan daripada atas ke bawah dan juga daripada bawah ke atas. Okey, seterusnya, langkah yang keempat anda perlu buat adalah gabungkan pergerakan daripada atas ke bawah tadi dengan pergerakan daripada kiri ke kanan tadi, iaitu pergerakan menegak dan juga melintang yang menghasilkan 4 segi. Okey, anda perlu buat 4 segi. Seterusnya dah hasilkan 4 segi, barulah anda lakukan langkah yang kelima, iaitu pergerakan secara membulat. Ya, itulah 5 pergerakan asas ataupun langkah-langkah asas yang perlu anda lakukan sebagai seorang penyulam yang beginner. Sekiranya anda rasa video ini amat berguna untuk anda, jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng untuk mengikuti video-video saya yang akan datang. Untuk itu, saya Syahidah Ramli. Jumpa lagi.